Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa lagi. Okay, kita baru berhenti pada slide yang ini. Okay, baik anak-anak. Jahil akhlak, jahil akidah. Okay, jahil akidah tadi mereka mencampurkan amalan agama yang Nabi Ibrahim bawa tu dengan Nabi Ismail. Mereka gabungkan dengan penyembahan berhala dan amalan syirik dan khurafat yang lain. Okey. Astagfirullahalazim. Itu yang berlaku ketika itu anak-anak. Okey, dan bagaimana pula dengan jahil akhlak mereka anak-anak? Okey. Jahil akhlak mereka banyak melakukan perilaku buruk seperti suka menindas perempuan dan hamba, berjudi serta minum arak. Okey. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, menindas perempuan. Orang jahiliah ketika itu memang gemar, suka, gembira menindas perempuan. Okey. Gembira saya kata. Begitu. Mereka sangat gembira, suka. Okey. Itulah mereka jahil tu. Gembira bagaimana? Okey, sehingganya mereka tu kalau melahirkan anak perempuan anak-anak, mereka tanam hidup-hidup. Okay. Sebab itulah ada gambar mula-mula tadi. Okay, tengok di sini. Dulu tanam anak perempuan hidup-hidup dan kini macam-macam lagi berlaku. Orang jahiliah anak-anak, bila keluar anak perempuan daripada lahir anak perempuan, mereka orang lelaki rasa sangat kita panggil apa ya? Malu. Muka jadi merah. Okey. Jiwa jadi kacau. Mereka akan ambil anak perempuan tu, baby yang kecil lagi tu anak-anak, bawa padang pasir, mereka tanam hidup-hidup. Betapa mereka jahil ketika itu, menindas kaum perempuan. Belum cerita berkaitan dengan harta. Harta perempuan tak layak langsung. Okey, sehingga boleh dikatakan perempuan ketika itu mereka adalah hanya orang yang melayan nafsu lelaki saja. Kalau berkahwin, seorang lelaki boleh berkahwin dengan ramai perempuan pada ketika itu. Penindasan terhadap perempuan, terhadap wanita pada zaman jahiliah. Sebab itulah, okay, anak-anak yang lelaki semua, perempuan, ada mak, ada kakak, ada kawan-kawan perempuan, hormati mereka. Hormati mereka. Okay, jangan menindas perempuan. Okay, mereka adalah kaum yang lemah. Okay, namun mampu menggoncang dunia. Okay, ingat itu. Okay. Baik, kita teruskan lagi. Apa lagi ke sini? Okay, menindas perempuan dan hamba, berjudi. Ya, berjudi. Berjudi adalah sumber kehidupan mereka anak-anak. Merompak sumber kehidupan mereka. Okay. Sebab itulah kenapa saya selitkan gambar orang meragut kat sini. Meragut, merompak. Okay, mencuri semua ni, menyamun. Okey, sumber kehidupan orang jahiliah sampai ke hari ini, walaupun dikatakan sudah moden, orang tetap merompak, mencuri, menyamun. Okey, sampai ke hari ini. Seperti juga ni tadi kes buang bayi ni. Orang jahiliah dulu tanam hidup-hidup. Okey, tanam, settle, itu je mereka buat. Orang sekarang lebih teruk anak-anak. Apa mereka buat? Buang dalam flush tandas. Okey, letak dalam kotak minuman. Okey, buang bayi perempuan kena bawa anak lelaki, kena nak anak lelaki. Ini sifat jahiliah dulu ni anak-anak. Buang dalam tong sampah, buang dalam sungai. Okey, gugurkan janin. Allah. Okey, sifat yang sangat tercela anak-anak, sangat tercela. Okey, sikap jahiliah sampai ke hari ini masih lagi berleluasa sikap jahiliah itu anak-anak. Okay, jangan kamu dekati sifat begitu. Okey, berjudi, minum arak. Okey, minum arak. Saya kata apa kat sini? Okey, minum arak sehingga mabuk adalah lelaki. Yes, itu adalah zaman jahiliah. Masyarakat jahiliah dulu, seorang lelaki kalau minum arak tak mabuk, dia bukan lelaki sebenar. Orang jahiliah dulu. Namun kalau minum arak mabuk, dia adalah lelaki. Zaman jahiliah. Dan sampai ke hari ini sikap yang sama masih lagi diamalkan.
Mabuk. Yang ni mati, padan. Okey, nak buat macam mana? Okey. Mabuk. Jangan. Okey. Jauhilah. Okey. Ada kita tengok orang minum arak tepi jalan. Okey. Kalau orang Islam kita rasa malu lah sebenarnya. Okey, rasa malu. Okey. Sebab kita dah dimaklumkan. Okey, agama kita dah beritahu arak jangan dekati. Kita solat. Okey, orang minum arak tu macam mana dia nak solat? Sebab bila minum arak aja dia jadi gila tau. Jadi gila, tak tahu apa-apa. Itu yang berlaku bila minum arak. Ini mati dalam keadaan minum arak. Yang itu apa dia kata tadi? Mati dalam keadaan kematian jahiliah. Sama macam orang dulu, bodoh. Okey, ini. Okey, nauzubillah min dzalik. Okey. Bukan emosi, bukan marah, tegas. Okey anak-anak. Seterusnya, masyarakat Arab sebelum kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi akidah. Bagaimana mereka dari segi akidah? Apa agama yang mereka anuti sebelum kelahiran Rasulullah, sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul? Bagaimana kehidupan orang Arab ketika itu? Ada agama lain ke tidak? Ya anak-anak, orang Arab ketika itu ada. Kalau di Madinah pun ada. Okey. Agama Yahudi, ada agama Yahudi. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, ada 4 agama yang Allah turunkan ke dunia ini. Agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa, agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa, dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dulu agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama samawi yang diubah suai. Okey, yang diubah suai daripada ajaran Nabi Musa mengikut keinginan para penganutnya. Dia nak A, dia buat A. Dia nak B, dia buat B. Seperti dia je. Okey. Mereka banyak memfitnah para nabi. Okey, ni orang Yahudi ketika itu banyak memfitnah para nabi, menolak, okey, dan akhirnya mereka menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak. Mereka inilah yang menolak. Okey, datang daripada Palestin ke negara Arab ketika itu. Okey anak-anak. Baik. Ajaran Nasrani. Okey, agama Nasrani. Agama Nasrani adalah agama samawi. Salah satu agama samawi iaitu agama daripada Allah. Okey, yang diubah suai daripada ajaran Nabi Isa. Sama juga diubah suai daripada ajaran Nabi Isa mengikut keinginan penganutnya. Okey. Mereka mempercayai Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Sedangkan dalam Islam, kita tahu Allah adalah satu. Tidak ada anak, tidak isteri, tiada makan, tidak minum, tidak tidur. Okey, Esa, satu. Takkan ada anak pun. Okey. Tapi dalam percayaan Nasrani yang dah diubah ini, mereka mempercayai Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Okey. Golongan ini datang daripada Habsyah dan Rom. Okey, Rom. Okey. Suatu ketika dulu, Abrahah, seorang raja Nasrani. Okey, seorang raja, orang agama Nasrani. Okey. Dia telah membina tempat ibadah baru di Yaman, anak-anak. Di Yaman, mana tempat ni Yaman, untuk menyaingi populariti Kaabah di Mekah. Namun gagal kerana pertolongan Allah Subhanahu taala. Kisah ini dipaparkan dalam surah Al-Fil. Alam tara, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah tu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang itulah surah itu. Okey. Nak dikatakan cerita pada ketika itu, Raja Nasrani ni buat Kaabah lagi di Yaman. Tempat ibadah baru. Malah daripada emas, supaya orang datang ke Yaman bukan ke Mekah. Namun, okey,
atas pertolongan sebab Allah dah kata Mekah tu tempat dia adalah tempat yang sangat tempat pusat ibadat orang. Okey, maka ramai orang tetap juga pergi ke Mekah bukannya ke Yaman. Perkara ini menyebabkan Raja Abraha ni marah. Okey, bila dia marah, dia pun membawa tentera-tenteranya yang banyak, yang ramai beserta tentera bergajah dia pergi serang Kaabah di Mekah, nak menghancurkan Kaabah. Konon-konon gitulah cerita-ceritanya. Okey, sampai sana Allah gagalkan serangan mereka hanya dengan burung ababil. Segala gajah mati, segala manusia yang pergi serang mati dengan batu dari neraka. Okey, diserang oleh burung ababil atas izin Allah. Itu cerita ketika itu anak-anak. Okey, sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Nasrani. Seterusnya kita tengok agama Hanif. Okey, agama Hanif anak-anak sama dengan agama Islam, Yahudi dan Nasrani. Agama Hanif adalah salah satu daripada agama Samawi. Agama Hanif adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Okey, apa yang diamalkan zaman semasa pengamalan agama Hanif, okey, ada lagi yang kita amalkan sekarang anak-anak. Masih ada amalan agama Hanif tu kita amalkan. Contohnya, pertama, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Tuhan yang satu. Agama Hanif mengamalkan begitu, kita pun amalkan begitu. Nombor 2, percaya pada hari kebangkitan dan hidup sesudah mati. Okey, yang ketiga, percaya pada dosa dan pahala. Yang keempat, ajaran agama Hanif diteruskan amalannya dalam syariat Islam seperti ibadah korban, haji dan umrah. Itu adalah amalan agama Hanif. Dan kita amalkan sekarang, korban, haji, umrah. Okey, insya-Allah anak-anak, insya-Allah. Okey, seterusnya anak-anak, slide terakhir untuk 4 yang kedua ini adalah kepercayaan Majusi. Majusi bagaimana anak-anak? Majusi adalah kepercayaan yang dianuti oleh golongan penyembah api. Pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, api yang disembah oleh penganut agama Majusi di Parsi telah padam. Api tersebut anak-anak tak pernah padam selama 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak pernah padam. Namun lahir dia Rasulullah terus padam ajaran api tersebut. Okey, ini ajaran dia tadi. Nih, okey, menyembah api. Okey, taklah besar macam ni api dia besar lagi. Okey, Tuhan mereka dipanggil Zoroaster, tak silap saya. Agama Zoroaster, agama menyembah api di Parsi. Sekarang ini Parsi adalah Iran anak-anak, Iran. Okey. Seterusnya anak-anak, mana tadi? Parsi. Majusi. Okey, seterusnya adalah kepercayaan animisme. Okey, animisme ialah kepercayaan bahawa setiap benda mempunyai roh dan semangat. Oleh itu penganut kepercayaan ini menyembah alam seperti matahari, bintang dan pokok. Inilah animisme. Okey. Matahari. Bila banjir aja, hujan banyak-banyak, tiba-tiba keluar matahari. Panas. Mereka sembah matahari. Tak banjir. Macam-macam. Okey. Bintang. Tengok bintang cantik, semua sembah bintang. Okey, pokok. Katanya pokok tu ada kuasa, ada penunggunya, terus sembah pokok. Okey, itu semua adalah kepercayaan animisme. Okey, sampai ke hari ini masih ada yang mengamalkan kepercayaan ini ya anak-anak, masih ada sehingga hari ini kepercayaan ini diamalkan. Okey, kecuali agama Hanif lah, cuma amalan tu kita masih amalkan dalam ajaran Islam. Okey. Sampai di sini dulu untuk part yang kedua. Saya akan buat video satu lagi untuk part yang ketiga anak-anak. Okey, sila tunggu. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.